Bismillah. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Yang tu masa tu pada Nabi SAW, dia nak jumpa Nabi pun takut juga. Macam kita nak jumpa satu orang syekh besar, nak cakap macam mana? Jadi dia pun beradab. Dia tanya soalan pun dia tak terus sejamnya tu. Dia tanya, boleh Allah tak malu? Mana Allah tak pernah meninggal perkara ni? Dia tak boleh laksana sebab itu bercanggah dengan berbagai ayat yang saya. Bolehkah nak buat? Saya kata boleh dengan kita pindah perlembagaan ini, masukkan di bawah. Pun tengok dalam handphone saya ni, rasa macam tak ada nasyid. Satu dua lagu. Itu pun belum ada yang belum download lagi, yang buat minggu lepas ni. Sebab semua kebanyakan lagu bila mereka minta tu baru dia tahu. Dan satu lagi saya nak ni sikit. Tadi bila daripada nasyid jugalah. Betul. Disebut semayang fardu. Semayang fardu ni bukan hanya semayang 5 waktu. Semayang fardu ni ada 3. Pertama, semayang 5 waktu. Yang kedua, sembahyang nazar yang dinazarkan. Yang ketiga adalah sembahyang di situ dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah apapun yang datang pada itu dia akan jadikan sebagai amanah untuk dia tadbir dengan cara yang baik, yang akhirnya nanti akan membawa kepada kejayaan. Betul. Itu yang penting. Jadi baik. أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pemasaran dan promosi grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pemasaran yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 9 Februari 2024. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03 6204 6259 atau layari www.ikim.gov.my. Ikuti kami di YouTube IKIM_FM_MY. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, saya Syafiq dan juga pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita masih lagi berada di jaiman kedua menerusi di hari ini, hari Jumaat. Salam Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Bawakan perbincangan ilmu dalam rancangan Tadabbur. Jom kita nak buka Quran sama-sama, hayati, baca dan terus amalkannya. Ini yang terbaik tu kan, sebab sama-sama kita nak ambil intipati pengisian panduan Al-Quran. Dan jom nak sama-sama dapatkan lagi perkongsian ini dengan tetamu kita yang pun ada dekat studio kita ini. Nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor yang pun ada bersama-sama kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Baik seadanya. Semua okey ke Doktor perjalanan tadi? Alhamdulillah, semuanya okey. Sampai kan. Salam Jumaat. Itulah kan. Pagi Jumaat kita kena lapang-lapangkan dada kita. Betul kan. Banyak selawat tu. Baru nak cakap tu kan. Penting dulu. Sebab dalam masa kita ucapkan selawat itulah ada berkatnya, ada ketenangannya, ada syifanya dekat situ. Dan semua itu adalah satu kekuatan untuk kita kan. Jom perbanyakkan lagi amalan-amalan kita. Baik Doktor, jom kita nak buka Quran hari ini. Kita terus nak ke surah Asy-Syarr ataupun Al-Insyirah Doktor. Dalam surah ini kita akan bincangkan, kita akan bongkarkan dan kita tadabbur sama-sama Doktor. Silakan sedikit mukadimah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'. Yang dihormati lagi dikasih DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar kita di luar sana, para pendengar IKIM FM yang dihormati dan dirahmati Allah Ta'ala, tak kira di mana saja mereka berada, insya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, insya-Allah. Baik, kita akan membicarakan hari ini satu surah yang lazim kita baca, iaitu surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarr, ataupun surah yang menceritakan tentang keterbukaan, melapangkan dada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah merupakan surah yang ke-94 menurut tertib mushaf, dan dia adalah merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 8 ayat. Jadi ini merupakan satu surah yang sangat baik untuk kita teliti, kita tadabburkan, fahami, kerana setengah daripada para ulama menyatakan kalau kita berserabut, kalau tak kita berserabut, yang hati kita tak tenang, banyak-banyakkan baca surah Alam Nashrah ni. Saya teringat Doktor, surah ni ada kenangan waktu sekolah dulu. Kalau kita nak ambil exam, nak masuk kelas je, cikgu kata baca surah ni. Betul. Itulah, dia untuk ketenangan. Tenang kan. Mau pernah masuk biasa ke, atau dalam keadaan mana kita mungkin ada hal-hal yang mendatang kepada kita menyebabkan hati tak tenang, bacalah surah ni, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita nak dengarkan. Baik, bacaan surah ni saya serahkan balik kepada Syafiq. Baik, jom sama-sama kita dengarkan bacaan surah ini dan kita teliti maknanya setiap surah ayat ini dan kita fahamkan sebetulnya, insya-Allah. Jom sama-sama dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengejarkan amal saleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. Sadaqallahul Azim. Allah itu dia kan, doktor, dalam surah ini sangat memberi makna kepada kita kan. Dan yang tertarik sekali itu nanti kita akan sentuh kenapa Allah berikan saranan kepada kita tiap-tiap kesusahan ada kesenangan. Ini sangat menarik kat situ. Ya, nanti betul. kita akan sentuh, InsyaAllah. doktor. Satu persatu jom kita mulakan sesi tadabbur kita. Alhamdulillah, kita telah mendengar tadi bacaan ayat Quran daripada surah Al-Insyirah dan terjemahannya oleh suara Syafiq yang begitu cantik dan sedap merdunya tadi. Alhamdulillah. Dan kita nak tengoklah satu persatu daripada apa yang dapat kita belajar daripada surah Al-Insyirah ini. Jadi kita dah belajar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ya? Jadi kalau kita lihatkan dalam hal ini Allah SWT menjelaskan bagaimana ini sebenarnya adalah merupakan kemuliaan untuk Nabi. Ya, kemuliaan untuk Nabi. Allah nak angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan Allah SWT lah yang membimbing Nabi SAW kepada jalan kebenaran. Dan Nabi SAW dididik oleh Allah SWT sejak daripada awal lagi. Dipelihara dan dimasukkan ke dalam dada Nabi SAW ini nur iman dan Islam. Ya. Dan itu bertepatan sebagaimana dalam surah Al-An'am Allah menyatakan فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Yang bermaksud bahawa siapa yang Allah menghendaki untuk ditunjukkan kepada jalan kepada kebaikan, nescaya dia akan dilapangkan dada untuk memeluk agama Islam. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi kemuliaan lah kepada Nabi SAW, yang mana Allah memudahkan bagi Nabi itu akan agama Islam ini. Dan begitulah umatnya juga bila mengamalkan agama ini akan jadi mudah. Dia akan jadi mudah. Cuma dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama tafsir yang mengatakan peristiwa ini sebenarnya ada kait-mengat juga dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Iaitu ketika Nabi SAW nak naik Isra' dan Mi'raj, Nabi dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan bagi Nabi itu sifat-sifat yang tidak baik. Kan, dan kemudian dimasukkan dalam dada Nabi SAW iman, hikmah, ya, dan juga kasih sayang kepada manusia, segala benda yang baik. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang berlaku pada Nabi sebenarnya bukan di waktu malam Mi'raj saja, tapi kalau kita tengok sejarah berlaku beberapa kali. Beberapa kali yang kalau kita melihat dalam riwayat daripada Imam Ahmad, dia menceritakan perkara itu bermula sejak Nabi kecil lagi. Sejak Nabi kecil lagi, di ketika mana di bawah jagaan Halimatul Sa'diyah lagi. Dan kemudian berlaku lagi peristiwa itu pada usia Nabi SAW pada usia 10 tahun. Dan Nabi SAW dalam riwayat atau hadis riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan dengan lebih detail lah macam mana datang malaikat kepadanya ketika Nabi SAW buat seorangan di padang pasir Sahra, dan kemudiannya datang dan dikeluarkan daripada dada Nabi SAW itu rasa iri hati dan dengki. Sehingga di waktu itu Nabi SAW mengatakan lepas dikeluarkan itu dilihat ada sesuatu yang dimasukkan pula yang dalam bentuk yang dikatakan seumpama perak, kilauan perak dimasukkan ke dalam dada Nabi SAW, dan kemudiannya disapukan pada dada Nabi, dan tidak ada darah dan tidak ada bekas belahan pun yang berlaku. Dan itu sebenarnya adalah merupakan
satu bentuk pentarbihan yang berlaku pada Nabi SAW tentang macam mana Allah Ta'ala nak didik Nabi ni. Sebab kita tahu Nabi SAW basyarun laka basyar. Nabi manusia tapi dia bukan macam manusia biasa. Kan? Baik akhlaknya. Akhlaknya terlalu baik. Dan dia adalah merupakan Sayyidul Kaunain, dan dia adalah merupakan penghulu kepada dua alam dunia dan akhirat, kan? Dan merupakan penghulu kepada segala makhluk Allah Taala. Jadi memang apa yang ada pada Nabi SAW itu memang direct teruslah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi zahirnya pun kalau kita lihat, Nabi tak pernah menguap macam kita. Nabi SAW tak pernah dihinggapi dengan lalat, kan? Dan kemudian buangan kita katakan najis, Nabi dalam bumi, bau daripada peluhnya wangi. Jadi memang Muhammadun bashar laka bashar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tapi dia tak macam manusia biasa. Manusia biasa. Innahu yaqutu bainal hajar. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan umpama yaqut di tengah batu-batu kerikil yang lain, batu permata. Jadi ini nak ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam nashrah laka sadrak. Dan sesungguhnya kami telah melapangkan bagimu, yakni bagimu hai Muhammad akan dadamu, untuk mengisikannya dengan iman dan hidayah petunjuk. Maksudnya Allah lah yang mendidik awal daripada Nabi SAW daripada awal lagi, dan Nabi SAW dididik sampailah kepada Nabi menyampaikan risalahnya, sampailah Nabi SAW diangkat kembali untuk bertemu Allah Taala. Mestinya dalam keadaan wafat pun semuanya itu telah Allah SWT beritahu Nabi, dan Nabi SAW dalam keadaan dia mengetahui perkara itu dan dilapangkan dadanya. Sehingga kan memang waktu kewafatan Nabi pun kalau kita lihatkan, Nabi dah tahulah ajalnya akan datang, sehingga bila turunnya ayat idza jaa nasrullah wal fath, Abdullah bin Abbas dia menangis, sebab dia kata bila melihat ayat itu datang kepada kita berkenaan dengan akan datang pertolongan Allah Ta'ala dan Mekah terbuka, kan? Tentulah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini akan dipanggil balik. Itu tafsir secara isyarihnya yang telah dilihat oleh Abdullah bin Abbas dan dipersetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau kita lihatkan, memang perkara itu adalah merupakan perkara yang kita katakan kemuliaan untuk Nabi SAW yang dipimpin baginda itu dalam setiap saat dan ketikanya, dan setiap tutur katanya, perbuatannya, apa sahaja untuk kita katakan mengangkat kalimah Allah Ta'ala ini ataupun syiar Allah Ta'ala ini untuk menjadi satu yang sangat tinggi, untuk diikuti oleh manusia. Jadi itu adalah merupakan alam nashrah laka sadrak. Allah berkata kepada Nabi SAW, apakah kamu tidak melihat bagaimana kami melapangkan dadamu? Jangan risau, jangan kamu sedih, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu terasa terhimpit ataupun terasa tersiksa dengan perlakuan manusia, kerana sesungguhnya apa yang ada pada manusia itu sebenarnya bersifat sementara sahaja. Jadi begitu Allah menyatakan. Kemudian pada ayat kedua Allah mengatakan wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu itu bebanmu. Sebab Nabi SAW bila mana diberikan kepada baginda itu rasa kasih pada manusia, di antara perkara yang Nabi SAW fikirkan adalah tentang macam mana manusia ni tak beriman dengan Allah. Dan itu bagi Nabi sebenarnya sangat berat. Sangat berat. Dan sangat kasih Nabi SAW itu kepada umat manusia ini. Walaupun mereka itu belum lagi Islam, tetapi hakikatnya Nabi menganggap itu sebagai umatnya. Dan peristiwa Taif contohnya kan, bagaimana Nabi SAW berdakwah ke sana, tapi dakwahnya ditolak ketika malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW, apakah mungkin kami nak angkat gunung di bawah jalan kami untuk kami himpap kepada Pulau Taif? Tapi Nabi SAW berkata apa? Nabi mengatakan, inni arju an yukhraja min aslabihim ma yatawalla. Sesungguhnya apa yang aku inginkan hanyalah Allah keluarkan daripada tulang sulbi mereka itu benih-benih ataupun anak-anak yang kemudiannya nanti akan berpaling kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu benda yang kalau kita lihatkan Nabi SAW dia seberat dalam berjalan atau dalam nak menyampaikan risalah dakwah ni dalam keadaan orang tak terima, tetapi Allah mengatakan wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Itu baginda Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita lihatkan Nabi SAW secara peribadinya juga baginda dalam keadaan yang sentiasa bertaubat dengan Allah, sentiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sampai kan dikatakan, aku beristighfar kepada Allah Ta'ala ni satu hari semalam 100 kali. Macam tu. Betul. Kan, jadi Nabi SAW dia rasa macam para Nabi tidak berdosa,
para nabi ni maksum, dia dijaga oleh Allah Taala. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka tak pernah ada dosa dan mereka ini merupakan golongan yang maksum. Yang Allah telah jaga mereka ini daripada dosa. Tetapi Nabi dirasa, dia berdosa. Dan perkara itu kalau kita lihatkan, Allah sebutkan juga dalam suratul Fatah. Suratul Fathi, Allah menyatakan, inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatan mubina, dan Allah buka bagi kamu satu pembukaan yang besar supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu. Ini satu, kita kata ayat yang perlu dibahaskan lah, sebab perkataan digunakan ma taqaddama min zambika, apa yang telah terdahulu daripada dosa kamu dan juga apa yang terkemudian. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa. Tapi nak ceritakan Nabi ni dia rasa macam tu. Dia rasa dia bersalah, dia rasa dia macam kita kata macam itulah, hamba yang sangat taat. Sehingga kan Nabi dia solat tu bengkak kaki. Kan Nabi tanya kepada baginda Nabi SAW, kenapa baginda solat sampai bengkak kaki? Isterinya tanya, Aisyah tanya kepada Nabi SAW, dia katakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tak mungkin aku menjadi hamba yang syukur, yang bersyukur kepada Allah Taala? Jadi begitu keadaannya Nabi SAW. Dan Allah SWT menurunkan akan ayat ni nak menunjukkan, Allah kata, kami redha kepada kamu, kan? Wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilang daripada beban kamu. Maksudnya apapun yang dirasakan itu adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya Allah lebih mengetahui. Nampak Nabi dididik oleh Allah SWT, dididik walaupun dalam keadaan yang kita katakan sukar, susah, tapi Nabi tetap dididik oleh Allah Taala, terus direct wahyu turun untuk membetulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tengok pada ayat yang keduanya. Kemudian pada ayat yang ketiganya, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan akan tulang punggungmu, ataupun yang memberatkan akan belakangmu, dalam arti kata beban yang sangat berat untuk menyampaikan risalah ketuhanan ini kepada seluruh umatnya, bukan sahaja di tanah Arab, tetapi kepada seluruh dunia, manusia di seluruh dunia. Sebab tu kalau kita lihatkan nabi-nabi yang sebelumnya itu, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni tugasan untuk kaum mereka saja. Kan? Kaum Nabi Musa contohnya, syariatnya untuk Bani Israel je lah. Nabi Isa untuk kaum dia sajalah syariatnya. Tetapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, syariatnya itu sampailah ke akhir zaman. Masya-Allah. Jadi kita dapat Islam hari ini. Kita dapat Islam hari ini pun sebab berkat usaha Nabi dan para sahabat. Dan kita kena tahu bahawa sesungguhnya dapatnya kita Islam itu bukan satu benda yang mudah. Sahabat mengorbankan akan nyawa mereka, melalui titisan darah mereka untuk memperjuangkan agama sampai ke tahap di mana kita boleh terima perkara itu. Dan kita jauh daripada mereka. Kita bukan duduk dekat tanah Arab, kita duduk kat Nusantara, kan? Diselangi dengan lautan-lautan yang besar, kan? Beribu kilometer. Tapi alhamdulillah hari ini kita dapat Islam. Sebab dengan berkat perjuangan sahabat. Jadi sebab tu ayat ni juga mengingatkan kepada kita supaya kita bila dapat agama ni jangan kita duduk sorang-sorang je lah. Kan? Kita kena sampaikan jugalah. Kita pun kena buat dakwah ni. Kita kena buat dakwah, kita kena ajak orang kepada agama. Buat baik. Kan? Buat baik. Ajak orang buat baik. Ajak orang kepada Islam, kan? Jadi ini satu benda yang menjadi perjuangan kita. Sebab Nabi SAW begitu. Para sahabat juga begitu, kan? Jadi ini satu benda yang kita kena ingatlah, kan, supaya kita tidak hanya sekadar bersenang-senang dengan Islamnya kita tanpa kita mempedulikan mereka yang masih lagi berislam. Sambung peranan Nabi itu, tanggungjawab kita, kan? Kita pun kena tengok juga diri kita, kan, walaupun kita ada Islam, kita ni Islam kategori mana? Kan, ada Islam ada Islam, kita kata Islam pada nama je, kan, ada Islam pada keturunan saja, ada orang Islam pada majlis saja. Kan, bila majlis bukan dapat rupiahnya, kan. Ada Islam tu ada pada upacara-upacara saja. Waktu raya je datang masjid, kan. Waktu puasa je. Jadi Islam yang macam mana kita nak, kan? Nilai balik tu kena nilai balik Islam kita macam mana. Jangan Islam hanya sekadar nama sahaja, kan. Sebab dalam hadis kata la yabqa minal Islam illa ismuhu. Takkan sesungguhnya akan berlaku tu keadaan tidaklah kekal Islam mereka itu melainkan pada nama saja.
Itu yang paling kita takut. Kan? Wala yabqal Quran illa rasmuhu. Tidaklah kekal Quran itu melainkan pada resamnya sahaja. Kan? Jadi ini yang kita takut. Dan yang paling takut sekali pada hadis tersebut dia katakan ulama-ulamanya jahat. Ulama'uhum syarrun. Man tahta adim as-sama, yang duduk di bawah langit dunia ni, minhum takhrul fitnah wa fihi ta'ud. Pada mereka tu datangnya fitnah, kepada mereka kembalinya fitnah. Maksud fitnah tu dibuat oleh ulama yang menyebabkan orang awam ni dia keliru. Jadi ini agama yang kita katakan sedang kita hadapi sekarang lah, fenomena yang sekarang ni. Jadi kita tengok kita ni Islam mana, kena muhasabah, kan? Istilah Islam yang betul-betul hakiki, yang betul-betul mengikut aliran yang benar daripada aqidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Syiah Maturidiyah, fiqahnya itu ada 4 mazhab, khususnya pada kita mazhab Syafi'i, kan? Kalau kita tasawufnya sekali Imam Ghazalinya, amalannya pada Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, supaya kita selamat, kan? Jadi fenomena sekarang ni banyak sangat, kan? Fitnah banyak sangat. Orang ni kata macam tu, orang ni kata macam ni, pendapatnya timbul satu isu, kan? Oi, semua nak jadi ulama, kan? Netizen ni semua jadi ulama, semua keluarkan fatwa, ada je, kan? Menaik Jadi kita nak kata pun susah sebab benda ni fitnah di zaman ni. Kita kena serah kepada orang yang faqihnya. Kita kena letak kepada orang yang ahlinya. Kan? Kita ada mufti. Kita ada mufti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kan? Iza wusizal amanah ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Kalau kamu letakkan satu amanah itu pekerjaan itu kepada yang bukan ahlinya, Nabi kata fantazir sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Inilah banyak berlaku sekarang ni. Baik, seterusnya kita tengok pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya. Kalau kita lihatkan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW ni, Allah angkat dia. Jadi nak bagi tahu ke Nabi, Allah Ta'ala berkatakan sesungguhnya apa yang kamu hadapi, kesusahan, kebimbangan, ya, pengusiran dan sebagainya itu adalah untuk dinaikkan lagi akan namamu, darjatnya. Sebab itu kata setengah ulama dalam hal ni bukan setakat kemuliaan itu Nabi dapat, tetapi barang siapa umatnya yang mengikut jalan Nabi, yang menginfakkan hidupnya untuk dakwah, Allah juga akan muliakan mereka. Yang infakkan hidupnya untuk mengajar, untuk membawa kebaikan kepada manusia, juga Allah SWT akan naikkan darjat dia. Maksudnya siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dia. Siapa yang jaga agama Islam ini, Allah akan jaga dia. Betul. Itu janji Allah tu. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Maksud kamu tolong syariat Allah Ta'ala ni, agama Allah Ta'ala ni, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan menetapkan bagi kamu akan pendirian kamu. Jadi ini satu benda yang kita kena sematkan dalam diri kita untuk kita menjadi seorang yang menyambung akan tugas kenabian ini, tugas bagi Nabi SAW ini, dan juga tugas para sahabat untuk kita sampaikan Islam ni sekadar mana yang kita mampu kepada orang yang lain, ya, balighu anni walau ayah, walaupun sekecil, kan? Betul. Dekat media sosial kita, dekat grup-grup taman, WhatsApp taman kita, sebarlah, kan? Sebarkan cerita yang baik, dan kita jadi orang yang memulakan buat kebaikan. Contoh macam sekarang kan, kadang kita bila makan, orang saya tengok sekarang ni dah mula malu nak baca doa makan. Kan dia tengok, kan dia tu bismillah dia subhanallah, kita tak apa, kita mulakan Allahumma barik lana, tak payah angkat tangan, tak apa, kan. Baca je Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, contohnya, kan. Paling tidak satu benda yang baik lah kita nak mulakan. Sebab sekarang ni kita nak tunjuk identiti Islam pun dah orang tengok kiri kanan lah, kan. Patut kita lebih bangga, kan. Kita patut bangga dengan agama kita. Kita orang Islam, dan kita tahu itu adalah merupakan agama yang dipilih oleh Allah Ta'ala, inna dina indallahi al-Islam, kan. Dan barang siapa yang mana menyebar luaskan syiar Allah Ta'ala tu, fa innaha min taqwa qulub, dan dia adalah merupakan daripada hati yang bertakwa. Jadi patut kita bangga dalam hal tu, kan. Jadi ini benda yang kita tengoklah dalam hal ni tentang bagaimana sebenarnya orang yang Allah muliakan ini adalah orang yang mengikut perjalanan bagi Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagi kamu sebutan kamu, wahai Muhammad. Baik, seterusnya kalau kita lihatkan, Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ni yang Syafiq kata tadi, kan. Ayat ni sesungguhnya Allah mengatakan setiap, ya, dikatakan apa, oleh itu maka tetaplah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Dan tiap-tiap kesukaran itu pastinya
iringi dengan kemudahan. Yang ni pandang awam tu doktor. Kalau saya waktu kita belajar dulu doktor kan, bila baca ni nak belajar dia tengok ayat ni, dia lembut hati. Betul. Tak apa, sabar nak habis exam ni sikit lagi macam tu kan. Tapi selepas ni akan ada kemudahan. Lembut hati dia. Sedap tu dalam pepatah Melayu pun ada kata apa? Bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Itulah cerita dia kan. Sebenarnya pepatah-pepatah Melayu tu dia ambil daripada inspirasi daripada Al-Quran kan. Betul kan. Jadi itulah keadaannya. Jadi kalau kita lihatkan dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita yang setiap ujian Allah Taala ni sebenarnya akan ada di hujungnya itu penyelesaiannya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu ada kita katakan kemudahan. Berbanding dengan balak ni Allah bagi kepada kita, dia tak ada kesudahan. Okey. Dia tak ada kesudahan. Cuma masalah balak ni dia ada dua lah. Satu kesusahan daripada sudut apa yang kita faham. Satu lagi kesenangan pun boleh jadi balak juga. Kufur ni ujian tu dia ada ujian kesakitan, dia ada ujian kemewahan. Jangan main. Sebab setengah orang kita tengok orang kafir ni dia mewah sampai dia mati pun dia mewah kan. Kaya raya macam tak ada susah kan. Tapi sebenarnya di situ juga ada dia punya ujian ni, ujian kemewahan. Ujian kemewahan lagi berat daripada ujian kesusahan. Allah bagi dia senang nak tengok dia bantu orang tak? Bantu tak? Dia syukur tak? Dia kembali kepada agama tak? Itu cerita dia kan. Jadi jangan ingat bila kata ujian tu susah aja, tak, dia ada ujian yang kita kata ujian kemewahan. Jadi kena hati-hatilah benda ni. Baik. Jadi Allah menyatakan bahawa setiap yang susah itu akan ada kemudahan. Akan ada satu benda yang kita katakan 2 kali Allah ulang. Dan di situ ada 2 kali Allah ulang, nak menunjukkan di situ sebenarnya sesuatu janji Allah SWT. Pasti. Dan Allah Taala kalau kita bangun susah payah waktu malam ibadah, Allah akan ganti nanti. Dan Allah tidak akan memungkir janji. Allah tak akan menzalimi akan hamba-Nya. Walaupun diberi pada kita ujian, kita rasa sakit, tapi jangan adalah hati kita, kenapa Allah letakkan benda dekat kita. Jangan kita kata macam tu. Sebab apa? Kita tahulah bila ujian datang pada kita, ada 3 sebab. Kan? Pertama sebab Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua nak tingkatkan darjat kita. Yang ketiga, jangan kita kena kali yang keduanya. Kan? Kalau kita dah tersilap pada kali yang pertama, Allah bagi tahu yang kamu silap, ini natijah dia. Lain kali jangan ulang. Jangan buat lagi. Husnuzan tu penting. Kena ada. Sangka baik tu. Betul. Jadi ini satu benda yang dikatakan bahawa benda yang Allah nak bagi pada kita, setiap yang susah tu pasti akan ada kemudahannya. Jadi dalam hal tu kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena luruskan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi bersabda, lan yaghlib usru yusra. Dikatakan bahawa sesungguhnya tidak akan mengalahkan satu kesulitan itu yusra ini, dua kemudahan. Tidak akan mengalahkan satu kesusahan itu dengan kedua kemudahan. Sebab dalam ayat ni Allah kata inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya disebutkan 2 kali kan, 2 kali yang memang benda itu menjadikan sesuatu yang pasti berlaku kemudahan pada hujung perjalanan kesusahan. Betul. Macam tu. Betul. Dan Nabi SAW bila berkata begitu, Nabi SAW dengan senyum. Jadi katakan Nabi SAW ini dia berkata masruran farhan wa huwa yadhak. Dia dikatakan senang, ceria dan senyum. Dan Nabi mengatakan innamal usri yusra. Sebenarnya setiap kesusahan itu akan didatangkan dengan kemudahan. Jadi itu pesan Nabi pada kita. Maksudnya jangan susah-susah, janganlah kita pening kepala, kerana benda ni 2 kali Allah Taala sebut, pasti akan berlaku kemudahan insya-Allah. Berarti kita buat je. Betul. Buat je, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan down. Baik. Jadi itu nak menunjukkan bahawa kalau kita susah-susah hati, bacalah surah ni. Surah ni. Kan. Kalau kita menghadapi sesuatu kesulitan, bacalah surah ni. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-7. Betul. Fa iza faragta fansab, dan
Kemudian apabila engkau telah selesai daripada mengerjakan satu amal soleh, maka sesungguhnya engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain pula. Maksudnya dalam hal ini, dalam keadaan Nabi SAW dimudahkan, Nabi SAW ditunjukkan jalan kebenaran, dan Nabi menunjukkan kepada kita mudahnya agama ni untuk kita amalkan. Banyak cabang-cabangnya, maka Nabi kata perbanyakkanlah ibadat. Carilah jalan kepada Tuhanmu dengan memperbanyakkan ibadat. Selepas satu amalan soleh, satu amalan soleh kamu buat. Malah kalau kita lihatkan, kita membuang halangan di jalan itu pun termasuk dalam kebaikan. Kan? Maksudnya itu juga amal soleh. Kita senyum kepada orang lain pun termasuk amal soleh. Kan? Kita doa ke orang lain pun dengan amal soleh. Jadi ini yang disebutkan, dan kemudian apabila engkau telah selesai daripada satu amal soleh, maka sesungguhnya berusahalah untuk mengerjakan amal soleh yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sahajalah engkau memohon dan berharap. Jadi maksudnya semua itu Allah akan pasti ganjarkan dengan ganjaran yang terbaik. Tak satu benda pun yang kita buat itu akan sia-sia. Satu zarah kebaikan pun Allah Ta'ala akan nilai dengan niat yang betul, niat yang ikhlas, dan sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Nabi SAW ini. Jadi Allah itu pasti, balasan Allah Ta'ala itu pasti, dan seseorang yang melakukan kebaikan Allah tak akan sia-siakan. Melalui ayat ini kita dapat faham, berbuatlah kebaikan, insya-Allah akan dibantu kita. Masya Allah, itu dia Doktor, kita lihat dalam surah ini penuh dengan ceritanya, dia penuh juga dengan sebuah kisah-kisah yang sungguh inspirasi, di mana kita kenal baginda Nabi Muhammad SAW dengan sesucian jiwanya, hatinya, mindanya, dan juga kita dalam kita faham ayat ini, kita boleh sama-sama teruskan usaha kita, itqan kita, istiqamah kita, dan yang penting dekatkan diri kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah angkat darjat kita di sisi Allah. Masya-Allah Doktor, terima kasih banyak-banyak Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi, dengarkan lagi rancangan tadabbur untuk sesi kita yang akan datang. Kita buka lagi Quran, kita fahamkan lagi satu persatu ayat-ayat suci Al-Quran. Doktor, terima kasih banyak Doktor. Semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tadabbur, dan kekal bersama IKIM FM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat, seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas, dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para as-sahabah. Seperti kebiasaannya, beliau di masjid dilingkari, dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat beliau yang sedang mendengarkan dengan khusyuk apa yang akan disampaikan oleh kekasih mereka. Digambarkan keadaan para as-sahabah ketika duduk mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama seekor burung yang sedang hinggap di atas kepala mereka. Menunjukkan begitu khusyuk mereka mendengarkan, begitu senyap suasana hening yang mereka sedang khusyuk mendengarkan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suasana yang hening dan khusyuk itu, datang seorang bernama Jarir bin Abdullah, seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat di kampungnya. Jarir bin Abdullah yang masuk melalui pintu masjid melihat tiada ruang untuk beliau duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di hadapan baginda begitu ramai as-sahabah yang sedang menghampiri kepada baginda Rasulullah. Pada ketika itu Rasulullah yang sedang melihat Jarir bin Abdullah sedang berdiri di hadapan pintu masjid sambil melihat ruang kosong di hadapan. Baginda pun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri melihat kalau ada ruang yang boleh didatangi oleh Jarir bin Abdullah. Para sahabat yang sedang melihat gerakan wajah Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri merasa hairan akan perbuatan baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah mengambil selendang yang dipakainya dan dilemparkan kepada Jarir bin Abdullah dan mengatakan, duduklah kamu di atas alas selendangku ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melemparkan selendang itu dan ditangkap oleh Jarir bin Abdullah, dicium oleh Jarir bin Abdullah selendang baginda Rasulullah dan diletakkan di wajahnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah memuliakan kamu seperti mana kamu memuliakan aku. Maka dia Jarir bin Abdullah mengatakan, aku tak akan berani untuk duduk di atas selendangmu ini. Setelah majlis itu usai dan para jamaah, para sahabat bersurai, salah seorang sahabat Nabi bertanya akan perbuatan Nabi sebentar tadi. Baginda bersabda, idza ja'akum karimu qaumin akrimuh. Bila mana datang kepada kamu seorang yang mempunyai kedudukan, seorang tokoh masyarakat, maka hendaklah kamu menghormati kepadanya. Jarir bin Abdullah, kata baginda Rasulullah, adalah seorang tokoh masyarakat di kampungnya, maka dia layak untuk diberikan penghormatan. Demikian perbuatan baginda Rasulullah di dalam menempatkan orang tepat kepada tempatnya. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan
susah jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Megah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Gak berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. IKIM FM, inspirasi utama anda.